sebelum kita merancang perkahwinan kita, kita perlu tanya diri kita, siapa diri kita, apa kita suka, dan juga pasangan kita apa dia benci dan apa dia tak suka. Dua benda sama yang apa dia benci dan apa dia tak suka. Tak suka. Apa yang dia benci dan apa dia suka. Betul. Kerana sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, walaupun kita rasa macam you dengan I share the same thing lah, cuma kita kahwin yang takkan sama sampai bila-bila. Ia adalah gabungan dua personality yang berbeza. Walaupun kadang-kadang orang kata kita ni sama lah, jom kita kahwin. Kan? Tak, I we share the same thing. 18 tahun takkan sama sampai bila-bila. Jadi kita perlu memahami pasangan kita. Kita mengenali kita dan pasangan kita. Betul. Jadi yang sebelum kita bermula apa-apa pun, kenali diri anda dahulu. Itu yang sangat penting. Sebab di situlah bermulanya segalanya. Apabila anda mengenali diri anda, maka anda akan tahu apa yang anda nak. Okey, sebelum apa-apa, kita kena ada satu jalan yang sama. Clarity. Clarity. Kita kena clear apa direction kita nak pergi ni. Inilah husband and wife lah. Husband and wife ni. Dia tak boleh ke kanan ataupun ke kiri. Semua orang kena ada di tempat yang sama. Page yang sama kalau Mak Saleh cakap tu kan. Page yang hala tuju yang sama. Jadi sebelum kita melibatkan orang lain di keliling kita, pasangan kena berada di same page lah. To be on the same page, barulah kita boleh melangkah seterusnya. Okey, wedding ni kita punya hala tuju tu macam-macam. Ada yang I nak wedding dia punya dekor dia gah. Lepas tu ada orang cakap dekor tak payah terror-terror sangat lah. I nak wedding baju I nampak cantik. I nak photographer, videographer tu kalau ambil gambar I cun. Belakang ataupun pelamin tu simple and nice dah. Ada yang cakap I nak invite I punya client, I punya contractor, I punya kawan-kawan business. So ada pula yang aku dah lama tak jumpa kawan-kawan lah. Mak aku pun cakap dah 20 tahun tak jumpa kawan-kawan dia. So dia nak gather wedding tu, jadikan wedding tu meriah. Apa yang boleh memeriahkan wedding tu? You kena pastikan sama ada muziknya, pakaiannya ataupun makanan yang sedap-sedap. Betul? Betul. Maknanya kenal pasti tujuan anda ingin mengadakan majlis perkahwinan. Adakah hanya untuk to celebrate between the bride and groom atau between you and your husband, ataupun ada tujuan lain? Is it for business? Is it purely for to celebrate with your friends? Is it because you nak puaskan hati mak ayah? You nak mencapai impian mak ayah you? Jadi kenal pasti. Sebab dalam merancangkan satu majlis perkahwinan, the first step tu, this is actually very important. Proses kami sebagai wedding planner dan juga wedding designer, ini antara soalan-soalan yang kita tanya daripada awal. Kenal diri anda. Macam mana you nak wedding tu? Untuk siapa? Apa tujuan sebenar? Jadi, itu yang kami buat sebagai Reka Timur as the wedding planner, wedding designer. Tapi apa pula? Macam mana kalau mereka yang tak ada Reka Timur? Apa yang kami share hari ini, buat je lah. Buat sesama sendiri. You take the tips today and then you do it. Practice it. Nanti lama-lama you akan tahu keberkesanan tips ni. Apa kita buat yang the first thing bila kita jumpa klien Selalunya kita borak-borak kosong dulu lah. Kita kenal dia orang punya keluarga macam mana. Break the ice Kita tanya dia study kat mana, berapa orang adik-beradik, mak bapak kerja apa. Itu semua tu to gauge information secara informal. Dan daripada kita kan, apa-apa pun first meeting mesti kena banyak soalan ditanya. Kadang-kadang kami tanya soalan yang tak penting pun, tapi soalan tu akan menjadi penting di kemudian hari. Contohnya itulah macam kata belajar kat mana, you all berdua suka buat apa what do you like to do together. Kenapa kita tanya soalan tu? Sebab nanti mungkin boleh jadi salah satu tema mereka without them realizing it. So jadi soalan-soalan yang ditanya ni bukan saja kosong tau, tapi it gives us input as wedding planner. We are studying them. Kita tengah nak study, nak kaji mereka ni, apa aspek yang mereka suka. Daripada percakapan jawapan mereka tu, kita dapat macam CSI lah pula. kita dapat tahu tau.
siapa suspeknya, siapa yang ada motif di sebalik kejadian ni. Itulah juga sama juga dalam starting journey untuk buat perkahwinan tu, sangat penting untuk kita suai kenal Betul. dan tahu latar belakang. Kami nak share sikit tips ya. Kita bila berjumpa dengan klien, kami akan jadi orang yang sangat baik di mata mereka. Apa juga idea mereka, kita yes, that's a great idea. Whatever that they say, it becomes very important to us. Bukannya apa, bukan nak tipu, tapi sebabnya we just want them to express, To fall in love. to fall in love with us so that they can Yes. actually share. Just cerita, just luahkan, just suai kenal, get to know one another, make them love you, you love them. Tapi lepas tu slowly you direct them untuk tengok hala tuju mereka ke mana. Nilai-nilai penting dan keutamaan. Ini penting sangat ni. Sangat penting untuk kita tahu what is important to us kan. Betul. Jom kita bagi mereka aktiviti sikit. Aktiviti ni tak boleh tiru tau. You kena buat dalam ruangan yang berasingan. Okay. So jadi kita kena list down sekurang-kurangnya 6 lah. 6 perkara yang paling penting yang you rasa nak ada dekat dalam wedding tu. You bukan kahwin seorang-seorang tau. You ada 2 tau. Bride and groom. Anda keluarkan a piece of paper with pen, each of you ada. Kalau rasa boleh trust each other, duduk dekat. Kalau rasa tak boleh, duduk jauh sikit, maybe in a different room. Pejam mata dan fikir, apa 6 nilai yang anda rasa sangat penting when you buat majlis perkahwinan. Okay? Apa yang, ataupun dari segi priorities lah, apa 6 perkara yang harus dititik beratkan dalam menjayakan perkahwinan. Okay, you answer yourself sendiri 6 dan pasangan 6. Lepas tu bila dah isi, exchange. Sila tukar, beranikan diri untuk tukar notes tu. Dan bila anda dah tukar notes, bacalah dengan hati yang terbuka. You apa? Apa yang penting sekali? Mesti kena grand. Oh. Ya. Contohnya? Kalau I suka yang simple but elegant. Oh tak, I suka bold, bright and lots of gold and everything. I suka. So daripada situ kan, you dah tahu tau. Nanti you dah tulis balik kan, you compare tu. I tak nak grand sangat lah. Kenapa I nak buat simple je lah. So you kena matchkan benda tu. Betul. Dari situlah sangat penting, akan jadi mungkin perbalahan pertama. Betul. Sebelum anda menjadi suami isteri. Tapi it's a good thing to do. It's a good exercise to do sebab kena trash out dulu. Kena pasti sometimes kan anda pun tak tahu sebenarnya that is yang you pentingkan. Tapi dan you tak sangka pasangan you pentingkan benda lain pula. Jadi dari situ you gabungkan dan maklumat and cuba tengok dan bina nilai-nilai keutamaan bersama. Daripada list yang anda ada, come up with another list yang anda rasa okay, saya boleh compromise yang itu dan saya ambil yang ini. Dan dia pula rasa okay, item number 2 will be mine, what I like and what you don't really like. Jadi buat another list which is shared together. Ataupun kalau you rasa susah lah sangat nak bagi-bagi tu, I nak grand, I nak simple ke. Okay, you bagi-bagikan you punya majlis tu. Nikah I nak simple, okay, you dapat apa you nak. Reception I nak grand, you apa yang anda nak. Dari segi tu kita boleh bahagi-bahagikan. Daripada situ dah nampak ni. So jadi kita nak cuba fahamkan. Sebab daripada situ you timbulnya kesefahaman antara pasangan, the bride and groom. Betul.